Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua yang berada di rumah? Ustazah harap anak-anak yang berada di rumah sihat walafiat serta di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Sebelum kita belajar, kita baca doa dululah ya. Okey, semua tanda tangan. Yang kat rumah tu saya nampak ada yang tak tanda tangan lagi tu, sila angkat tangan. Okey. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Diharap sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, diharap anak-anak bersedia dengan buku teks pendidikan Islam, buku aktiviti pendidikan Islam dan juga alat tulis untuk bersedia PDPR kita pada hari ini. Semua sudah sedia? Kalau yang dah sedia, cakap sedia. Semua sudah sedia? Bagus. Okey, hari ini kita akan pelajari pendidikan Islam di bawah tajuk Akidah. Iaitu hari ini kita akan pelajari unit 1, iaitu Allah Al-Alim dan Allah Al-Hakim. Apa maksud Al-Alim dan Al-Hakim? Kita akan pelajari. Teliti dan faham. Sila buka muka surat seterusnya, iaitu kita akan pergi kepada erti Al-Alim dan juga erti Al-Hakim. Apakah erti Al-Alim? Dengar dan ikut Ustazah baca. Al-Alim berarti Maha Mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah Maha Mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada suatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Itu arti Al-Alim. Maknanya kalau kita dah tahu, Allah lagi mengetahui. Kalau kita ada ilmu sikit, Allah lagi banyak ilmu ni. Al-Alim. Kalau kita tahu sikit, Allah tahu banyak lebih yang kita tidak tahu. Ya? Jadi Allah ni Maha Mengetahui. Walaupun dalam pelusuk hati kita cakap dengan orang, kita tak puas hati dengan orang, kita cakap dalam hati kita, Allah tahu walaupun kita tak keluar daripada mulut kita. Kita pergi ke tempat yang sunyi, tidak ada orang, kita pun sorokkan barang kat mana-mana pun, siapa yang tahu? Allah lagi mengetahui. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita. Contohnya orang itu ada ilmu sains, ada ilmu teknologi. Dia pandai buat itu, buat ini, reka itu, reka ini kan. Tetapi hanya sedikit sahaja ilmu yang Allah bagi dekat mereka. Sedangkan Allah lagi banyak ilmu. Banyak lagi ilmu yang Allah belum beri lagi. Sedangkan kita dah rasa, wah hebatnya orang ni boleh cipta itu. Orang ni boleh cipta ini. Orang boleh cipta macam-macam. Tetapi Allah lagi Al-Alim, lagi mengetahui, lagi mempunyai banyak ilmu daripada yang kita tahu. Itu menandakan Allah Al-Alim. Dan seterusnya kita akan pergi kepada Allah Al-Hakim. Arti Al-Hakim. Dengar dan ikut Ustazah baca arti Al-Hakim. Al-Hakim berarti Maha Bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha Bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Apa erti Al-Hakim? Allah Maha Bijaksana. Selama ni kita tengok ada orang yang bijak, tapi Allah Maha Bijaksana. Kita tengok orang boleh buat itu, buat ini, tapi Allah Maha bijak lagi. Ya, pernah Ustazah ajar murid-murid Ustazah, kalau orang bertanya siapa nama Tuhan, mari kita jawab Allah Tuhan kita. Allah satu saja, Allah bijaksana, Allah jadikan kita, Allah sayang semua. Awak pun tahu kan? Jadi bila kita rasa kebijaksanaan Allah itu, kita akan rasa ya Allah, bahawasanya aku ni tidak bijak, Engkau lah yang lebih bijak. Ya Allah, aku ni tahu sikit, Engkau lah yang lebih mengetahui. Maknanya itulah sifat Al-Alim dan Al-Hakim Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengatasi kebijaksanaan dan Al-Alim, iaitu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita tahu setakat kita berada di bilik ini, kita hanya tahu apa yang berlaku dalam bilik ini. Tetapi Allah lebih mengetahui. Walaupun Allah itu Esa, Allah mengetahui apa yang berlaku di Mekah, apa yang berlaku di Afghanistan, apa yang berlaku di Amerika, apa yang berlaku di Indonesia, apa yang berlaku di Malaysia. Daripada sebesar-besar benda hingga sekecil-kecil benda, Allah Maha mengetahuinya. Lebih hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Al-Hakim, Allah Maha bijaksana. Allah boleh, walaupun Allah turunkan COVID-19, COVID-19 di sini Allah Maha bijaksana. Allah yang akan menyelesaikan caranya. Yang penting kita berdoa supaya Allah mengampunkan dosa kita, Allah memakbulkan doa kita dan menyelamatkan kita daripada COVID-19. Tapi pastinya ada hikmah di sebalik yang Allah tetapkan itu. Jadi yang penting kita tahu apa erti Al-Alim, apa erti Al-Hakim. Dan sekarang Ustazah pergi kepada muka surat yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan dalil Al-Alim dan Al-Hakim. Dalil nakli, nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apa maksud dalil nakli? Tadi Ustazah sebut pasal bulan, bintang, bukit bukau, gunung ganang yang cantik. Itu dalil akli. Dalil yang kita boleh fikir dengan akal kita. Kita panggil dalil akli. Sekarang dalil nakli. Dalil nakli ini adalah dalil yang disebut oleh Allah dalam kitab, iaitu dalam kitab kita, kitab umat Nabi Muhammad. Kitab apa? Ya, kitab Al-Quran. Kita baca apa yang tercatat di dalam muka surat seterusnya. Apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah yang kita lihat sebentar tadi? Kita lihat ada kejora, ada galaksi, ada gunung ganang, ada matahari, kan? Apakah pendapat kita? Tengok yang kedua, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingan. Yang ketiga, betul murid-murid, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Macam yang Ustazah terangkan tadi, ya, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Murid bertanya lagi, Ustazah, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Allah Al-Hakim? Apakah dalil? Dalil ini maknanya yang bukti yang Allah sebut bahawasanya Allah itu Maha Al-Alim, Allah itu Maha Al-Hakim. Dan dalil ini dalam surah An-Nisa ayat 26. Surah An-Nisa ayat 26. Dengar dan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sikit suara, Ustazah tak dengar ni. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun hakim. Bagus. Kuat. Syabas. Dan maksud dia, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi untuk anak-anak tiga pada hari ini yang menonton pada hari ini, Ustazah nak cerita satu kisah menarik, iaitu pada zaman ulama salafus salih yang terdahulu. Dia memanggil anak murid dia. Bila anak murid datang, dia membagikan anak murid dia seorang ayam untuk disembelih. Dia bagi tahu pada anak murid dia, wahai anak muridku, kau pergilah sembelih ayam ini di tempat yang orang tidak tahu, di tempat yang semua tidak lihat kamu. Jadi pergilah bertibaran anak murid dia ke tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang tidak diketahui orang, dan ke tempat-tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang. Jadi bila berkumpulnya kembalinya mereka berjumpa dengan tuan guru dia, ulama tersebut. Jadi ulama tersebut kata, mana si fulan? Ada seorang lagi yang belum datang, iaitu seorang anak murid yang belum datang. Tak tiba-tiba lagi, orang lain semua dah sembelih ayam. Tinggal dia seorang saja yang belum sembelih ayam. Jadi dia datang tu dengan ayamnya yang masih berkumpul. Jadi orang pun hairan, kata, kenapalah dia tak sembelih ayam? Bukan tak ada tempat yang tak ada orang kan, yang tak ada sesuatu, tak ada yang nampak. Kita semua dapat sembelih ayam.
macam mana aku nak sembelih ayam di tempat yang tiada siapa pun melihatnya. Sedangkan kemana sahaja aku pergi, kemana sahaja aku menyuruh, semuanya dilihat dan tentulah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Al-Alim. Jadi moral of the story, maknanya pengajaran yang dapat diambil dari sini, bahwasanya ulama itu hendak mendidik ataupun memberitahu anak-anak muridnya bahawasanya